Salam sejahtera dan selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Ya, seperti anda semua tahu, peperiksaan kian menjelang. Jadi selepas ini, cikgu akan buat sesi ulang kaji dengan anda semua. Dan akan ada satu sesi tayangan video pada anda semua. Dan saya harap setiap pelajar dapat memberikan fokus dan perhatian sepenuhnya dengan apa yang akan disampaikan nanti. Dan cuba mencatat apa yang anda rasa perlu dan penting untuk rujukan anda kemudian. Cikgu Wang, Cikgu Wang. Ya, saya. Itu pun awak. Lama tak jumpa Cikgu Wang. Jadi salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada Cikgu Wang dan juga murid-murid Cikgu Wang yang saya kasihi sekalian. Sebenarnya pada hari ini saya sangat berbesar hati kerana dijemput oleh Cikgu Wang untuk melakukan sedikit perkongsian dengan murid-murid yang saya kasihi sekalian tentang panduan untuk menulis sebuah karangan yang cemerlang. Seperti anda semua boleh lihat di sekeliling saya sekarang, saya sedang duduk di dalam bilik pejabat saya di University of Cambridge, England. Suhunya agak-agak 20 pagi saya. Bolehkah doktor ringkaskan mukadimah doktor sebab sekejap lagi akan ada perkongsian dengan pelajar semua ya? Sudah pastinya boleh Cikgu Wang. Secara kebetulan saya pun agak kesempitan masa juga. Sebentar lagi saya akan menghadiri persidangan antarabangsa ya untuk makluman Cikgu Wang. Wah, nampaknya pencapaian doktor di luar negara agak baik juga ya, sampai boleh meja pula antarabangsa. Tak hebat ke mana pun. Rasanya saya nampak keadaan Cikgu Wang pun tak kurang ke mana kan. Rasanya mesti Cikgu Wang selalu dapat bersandiwara dengan penentu di sekolah, betul? Bersandiwara? Kurang sajalah Cikgu. Baiklah, jadi sebelum saya mulakan penerangan dengan panduan penulisan karangan yang cemerlang, jadi saya mohon murid-murid Cikgu Wang yang saya kasihi sekalian untuk mengeluarkan sebuah buku catatan dan sebatang pen untuk mencatat apa yang akan saya sampaikan sebentar nanti. Jadi untuk maklumat semua, bahagian karangan terbagi pada 3 bahagian utama, iaitu bahagian pengenalan, bahagian peringkat isi dan bahagian penutup. Wah, pandai ya Cikgu Wang. Jadi seperti yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Wang sebentar tadi, bahagian karangan terbagi pada bahagian peringkat pendahuluan, bahagian peringkat isi dan juga bahagian peringkat penutup ataupun kesimpulan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan dahulu. Jadi untuk bahagian pengenalan, murid-murid harus memastikan penulisan permulaan karangan itu sentiasa dapat memberikan impak dan dapat menangkap minat pembaca untuk menghabiskan karangan murid-murid tersebut. Jadi untuk bahagian pengenalan ini sebenarnya kami akan menekankan aspek kematangan dan juga aspek kreativiti penulisan murid-murid itu. Baiklah, seterusnya kita masuk pada bahagian peringkat isi. Jadi untuk bahagian isi ini, sebenarnya kita akan melihat kepada cara ataupun kemahiran murid-murid tersebut untuk mengolah isi-isi yang penting dan dikuraikan dalam topik perbincangan yang diberi. Jadi sebenarnya untuk bahagian peringkat isi ini, ia ibarat sebagai sebuah jantung bagi karangan tersebut. Wah, segak dia badan doktor. Tersilap makan saya. Itu pun dia. Jantung pada sesebuah karangan ya, murid-murid. Jadi sebenarnya kita akan lihat pada penutup pula. Baiklah, untuk bahagian penutup ini, jadi sebenarnya murid-murid harus membuat satu kesimpulan yang agak jelas dan merangkumi semua isi yang telah ditulis oleh murid-murid dalam karangan tersebut. Jadi untuk bahagian penutup ini, seperti paparan gambar dalam kad imbas ini ya murid-murid, dia sebenarnya anda perlu membuat satu kesimpulan yang tepat untuk melingkupi rumah ini dan seolah-olah melingkupi ataupun melindungi rumah ini dengan satu buih yang besar supaya rumah ataupun isi karangan murid-murid itu sentiasa kukuh dan jelas. Baiklah. Ya, Cikgu Wang. Terima kasih kepada Dr. Wang ya atas perkongsian tadi. Sudikah doktor untuk mengirimkan kad imbas pada saya? Boleh Cikgu Wang. Nanti saya akan kirimkan kad imbas saya yang cantik model ini pada Cikgu Wang ya. Baiklah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kita jumpa lagi. Jadi begitulah tayangan video tadi. Adakah anda semua faham dengan mesej-mesej penting yang ingin disampaikan dalam tayangan video itu tadi? Faham, cikgu. Faham semua? Baiklah, apa yang anda faham? Minta seorang untuk jelaskan pada saya dan bangun. Saya cikgu. Ya, silakan Wani. Dalam penulisan karangan terdapat 3 bahagian, iaitu pengenalan, isi dan penutup cikgu. Bagus, Wani. Siapa boleh ulang jawapan Wani itu tadi? Ya, Waiket, silakan. Dalam penulisan karangan terdapat 3 bahagian utama, iaitu pengenalan, isi dan penutup. Ya, bagus Waiket. Tepukan gemuruh pada dua orang rakan anda. Baiklah. Okey, seperti yang anda semua tahu, bahagian pengenalan ini ya, kita akan menekankan aspek kreativiti dan kematangan penulisan karangan pelajar tersebut. Dan seterusnya pada masa yang sama sebenarnya anda boleh mengaitkan isu semasa dalam penulisan perenggan pengenalan anda itu. Contohnya anda boleh lihat isu semasa seperti kejadian bencana alam yang sentiasa berlaku di luar negara pada masa ini, ataupun isu yang sangat hangat diperkatakan, isu merebaknya virus Ebola di selatan Afrika. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pada bahagian perenggan isi. Jadi untuk bahagian perenggan isi pula, jadi kita akan menekankan cara ataupun kemahiran pengolahan pelajar tersebut dalam penulisan perenggan isi. Jadi terdapat 2 cara yang cikgu akan sampaikan pada anda semua ya. Okey, 2 cara pengolahan isi yang menarik. Yang pertamanya, okey, kita lihat penggunaan penanda wacana yang sesuai. Siapa boleh beritahu pada cikgu contoh penanda wacana yang anda semua tahu? Ya, silakan. Tak faham pula. Ya, bagus. Lagi? Selain itu, Ya, bagus. Lagi? Ya. di samping itu. Ya, bagus. Okey, semuanya betul. Okey, seperti yang dipaparkan dalam kad imbas ini, contohnya ada selain itu, kemudian dan bahkan juga, dan juga ada contoh-contoh yang lain. Okey, dan sebenarnya untuk penanda wacana ini fungsinya adalah untuk membolehkan pelajar membuka ataupun membina ayat ataupun perenggan yang baru dalam penulisan karangan. Seterusnya ialah untuk bahagian peribahasa. Penggunaan peribahasa yang sesuai dan menarik boleh menangkap minat pembaca ataupun pemeriksa yang akan menyemak penulisan karangan anda semua. Jadi, tak kiralah sama ada anda masih ingat atau tak ingat peribahasa-peribahasa yang sudah belajar dahulu. Okey, sekarang cikgu akan adakan satu sesi ulang kaji peribahasa dengan pelajar semua. Okey, cikgu akan edarkan 2 gambar pada setiap kumpulan. Dan cikgu bagi masa 20 saat untuk anda bincangkan apakah peribahasa yang ingin disampaikan melalui 2 kepingan gambar itu. Baiklah, 20 saat sudah tamat. Okey, jadi sekarang cikgu akan mulakan dengan kumpulan di sebelah kiri cikgu dulu. Okey, cuba lihat betul-betul 2 gambar ini. Apakah peribahasa yang ingin disampaikan? Minta seorang untuk beritahu pada cikgu. Ya, silakan. Seperti kata di bawah tempurung. Seperti kata di bawah tempurung. Tepukan pada rakan anda. Baiklah, apakah maksud peribahasa itu? Ya, silakan. Orang yang mempunyai pengetahuan yang cetek. Ya, orang yang mempunyai pengetahuan yang cetek. Baiklah, saya mohon kumpulan di sebelah kanan cikgu untuk ulang apakah maksud peribahasa seperti kata di bawah tempurung. Ya, silakan. Seperti orang yang mengetahui ilmu pengetahuan yang cetek. Ya, bagus. Tepukan pada rakan anda. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan kumpulan di sebelah kanan cikgu. Ya, itulah dia gambar kepingan kad. Baiklah. Okey, apakah peribahasa yang ingin disampaikan melalui 2 kepingan gambar ini? Ya. Bagai cincin dengan permata. Ya, bagai cincin dengan permata. Tepukan pada rakan anda. Baiklah, apakah maksud bagai cincin dengan permata? Pasangan yang secucuk. Ya, pasangan yang secucuk. Mohon rakan di sebelah kiri cikgu untuk ulang semula maksud peribahasa tersebut. Ya, silakan. Pasangan yang secucuk. Ya, pasangan yang secucuk. Tepukan pada semua.
Baiklah. Seterusnya, itu saja untuk bahagian penggunaan peribahasa yang sesuai. Dan seterusnya, cikgu akan teruskan dengan bahagian penutup. Jadi untuk bahagian penutup, satu perenggan penutup yang standard, ia akan mempunyai 3 jenis ayat. Jenis ayat yang pertama iaitu ayat kesimpulan. Yang kedua, ayat cadangan. Dan yang ketiga, ayat harapan. Okey, cikgu minta seorang pelajar untuk ulang semula apakah jenis ayat yang perlu ada dalam perenggan penutup. Ya, silakan. Ayat kesimpulan, ayat cadangan dan ayat harapan. Pandai. Okey, minta seorang lagi untuk ulang. Ya, silakan. Ayat kesimpulan, ayat cadangan dan ayat harapan. Bagus, anda ingat apa yang cikgu sampaikan. Tepukan pada dua rakan anda. Okey, maka itu sajalah pengajaran setakat ini dan kita akan bersambung lagi. Sekian, terima kasih.